Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang sekali lagi ke kursus teknologi fertigasi tanaman cili merah. Tuan-tuan dan puan, kini berada di dalam modul ketiga, penyediaan tapak dan pemasangan sistem. Di dalam modul ini saya terpaksa membahagikan kepada tiga bahagian kerana sekiranya rakaman ini dibuat bagi keseluruhan modul, ianya akan mengambil masa yang panjang dan juga saiz fail yang besar. Jadi setelah beberapa kali dilakukan, pihak Agrofast Wow Enterprise berpendapat pecahan kepada tiga bahagian adalah yang terbaik untuk dilakukan. Dan bagi modul kali ini, pada modul ketiga, kita akan membincangkan berkaitan dengan pemilihan tapak, penyediaan lakaran tapak, jadual pelaksanaan projek, pelatan asas yang akan digunakan dalam pemasangan sistem fertigasi, begitu juga pengiraan berkaitan dengan anggaran kos projek ataupun modal yang perlu disediakan oleh tuan-tuan dan puan bagi yang ingin menjalankan projek fertigasi. Saya akan juga menunjukkan teknik pemasangan berdasarkan kepada rakaman video, dan di peringkat akhirnya kita akan membincangkan mengenai ujian sistem yang perlu dilakukan setelah pemasangan dilengkapkan. Baik, terdapat beberapa faktor utama yang tuan-tuan dan puan perlu berikan perhatian dalam pemilihan tapak. Antara faktor yang tuan-tuan perlu ambil perhatian adalah faktor lokasi tanah itu sendiri, faktor jenis pendudukan tanah, akses kenderaan, jarak ladang dan rumah, sumber air, sumber elektrik dan juga peluang pasaran. Baik, bagi pemilihan tapak, lokasi tanah adalah faktor pertama yang tuan-tuan dan puan perlu berikan perhatian. Bagi mereka ataupun tuan-tuan dan puan yang mempunyai tanah di kampung ataupun di berhampiran dengan kawasan rumah, tuan-tuan dan puan boleh memilih kawasan tersebut, tetapi tuan-tuan dan puan perlu pastikan ianya rupa bentuk tanahnya adalah rata. Kita tidak mahu nanti akan melibatkan kos tambahan sekiranya tuan-tuan dan puan melakukan projek di atas tanah yang berbukit ataupun berlereng ataupun berpaya. Ini kerana bagi tanah yang berbukit, apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan terpaksa membuat leveling ataupun membuat teres bagi meratakan kawasan-kawasan bukit tersebut, dan ianya melibatkan kos penyediaan tapak yang tinggi. Begitu dengan lereng bukit. Bagi tanah-tanah di paya pula, berhampiran dengan paya ataupun kawasan yang mudah dinaiki air, tuan-tuan dan puan-puan perlu pastikan sebaiknya kawasan tersebut dielakkan daripada membuat sebarang projek, kerana seperti yang kita maklum, pada penghujung tahunnya selalunya adalah musim tenggujuh yang mana purata hujan turun adalah sangat tinggi. Jadi sekiranya hujan keterlaluan mungkin boleh menyebabkan kawasan tersebut banjir. Jadi sebaiknya elakkan kawasan-kawasan paya. Bagi tuan-tuan dan puan yang terpaksa menggunakan kawasan-kawasan berbukit, lereng ataupun kawasan-kawasan berpaya, pastikan terdapat tindakan-tindakan awalan yang tuan-tuan puan perlu lakukan, seperti tanah berbukit saya maklumkan awal tadi, perlu dibuat teres bagi meratakan kawasan, dan mungkin juga sistem piping perlu dibuat secara berperingkat. Bagi kawasan paya, tuan-tuan dan puan perlu memastikan bahawa sistem peparitan adalah sempurna. Ini bagi mengelakkan kawasan tersebut mudah dimasuki ataupun dinaiki air disebabkan banjir di kawasan sekitar. Baik, bagi jenis pendudukan pula, sekiranya tuan-tuan dan puan mempunyai tanah sendiri, ianya adalah lebih menjimatkan kerana tuan-tuan dan puan tidak perlu membayar kos tambahan seperti sewa dan sebagainya.
Namun terdapat juga bagi mereka-mereka yang berada di satu kawasan tetapi tidak mempunyai tanah berdekatan, mungkin ada di kampung tetapi terlalu jauh. Jadi apa yang berlaku, mereka mungkin ingin mencari tanah ataupun kawasan yang boleh disewa daripada penduduk tempatan, dan ini akan melibatkan kos tambahan seperti sewa bagi pengusaha. Dan bagi mereka yang ingin menyewa tanah-tanah daripada pemilik, tuan-tuan dan puan-puan perlu pastikan ada perjanjian sewaan ataupun pajakan tanah disediakan, dan perjanjian tersebut perlulah dimatikan stamp di pejabat lembaga hasil dalam negeri dengan kadar yang nominal antara RM10 ke RM20 dimatikan stamp. Jadi di dalam perjanjian tersebut perlu dinyatakan kawasan, seluas kawasan, kadar sewa dan kaedah bayaran, dan terma tambahan yang difikirkan perlu. Ini bagi memastikan bahawa hak penyewa adalah terjaga. Kita tidak mahu nanti bagi pengusaha-pengusaha yang telah menyewa tanah, setelah tanah dibersihkan dan baru hanya beroperasi dalam 1 ataupun 2 tahun, pihak pemilik ingin mengambil alih semula tapak yang sedang diusahakan kerana kawasan tersebut telah bersih dan lawa, dan akhirnya akan merugikan penyewa. Jadi pastikan perjanjian sewa disediakan, dan sebaiknya tempoh minimum sewaan adalah 5 tahun supaya tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengusaha dapat menampung semula kos pembersihan tanah terhadap tapak tersebut. Namun ada juga keadaan di mana tuan-tuan tidak mempunyai tanah tetapi mungkin dalam bentuk perkongsian partner tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kawasan yang boleh diusahakan, ataupun tuan-tuan dan puan-puan ingin menggunakan kawasan tanah dengan tanpa membayar sewa tetapi dalam bentuk kerjasama. Pemilik tanah memberikan tanah untuk diusahakan, dan tuan-tuan dan puan sebagai pemodal akan mengusahakan kawasan tersebut, dan di peringkat itu pembayaran adalah dalam bentuk perkongsian untung rugi mengikut peratusan-peratusan yang tuan-tuan dan puan setuju. Dan ini adalah satu bentuk kerjasama yang memerlukan pelibatan dua pihak, sama ada dari segi modal ataupun daripada segi kawasan, dan segala terma-terma perkongsian perlu dinyatakan dalam perjanjian juga, dan juga dimatikan stamp. Jadi pastikan segala perjanjian yang ditandatangani antara dua-dua pihak valid, yang boleh digunakan di dalam mahkamah, hendaklah dimatikan stamp di pejabat lembaga hasil dalam negeri. Baik, faktor seterusnya adalah akses kenderaan dan juga infrastruktur lain. Tuan-tuan dan puan-puan juga perlu memastikan bahawa akses kenderaan mudah ataupun ada. Ini bagi membantu kerja-kerja pengangkutan peralatan, terutama peralatan-peralatan untuk memasang ataupun menyediakan sistem fertigasi di tapak baru. Tuan-tuan dan puan-puan perlu membeli peralatan, dan lori-lori akan menghantar terus ke kawasan ataupun tapak projek. Ianya juga penting bagi aktiviti pengurusan ladang, kerana tuan-tuan dan puan-puan perlu berurusan ulang-alik daripada rumah ke ladang untuk memantau dan menguruskan aktiviti ladang. Begitu juga dengan apabila ladang telah mengeluarkan hasil, tuan-tuan dan puan perlu sama ada peraih akan datang ke tapak. Jadi bila ada akses yang sempurna, mereka akan mudah datang untuk membeli, ataupun tuan-tuan dan puan perlu menghantar hasil-hasil tersebut keluar daripada kawasan ladang, dan ini adalah memastikan kenderaan-kenderaan yang digunakan dapat diselenggarakan dengan baik, kerana sekiranya tuan-tuan dan puan hanya mempunyai kawasan ataupun akses laluan tanah merah yang mungkin akan rosak pada waktu-waktu hujan contohnya, ianya mungkin akan menyebabkan kenderaan yang melalui kawasan tersebut mudah rosak, dan seterusnya akan meningkatkan kos lagi kepada tuan-tuan dan puan.
Dan tuan-tuan dan puan-puan juga perlu memastikan sistem peparitan yang sesuai di kawasan tersebut bagi mengelakkan bencana-bencana lain yang tidak diingini. Baik, seterusnya faktor antara jarak ladang dan rumah. Sebaiknya